Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Hari ini kita sama lagi dengan topik yang sama. Okey. Masih di bawah topik reflect. Cuma hari ini adalah benda yang sangat kritikal yang kita nak study. Okey. Dia adalah share of reflect ataupun boleh dikatakan sebagai board pun boleh consider juga untuk analisis ni due to eccentric loading. Okey. So dalam analisis ni kita tak tengok tension yang berlaku di dalam rivet, sebab di dalam rivet dia tidak boleh ambil tension load. Okey, dia cuma boleh ambil rivet saja. Yang ni kita discuss dalam topik-topik sebelum ni. Okey. Dan since dia cover dua benda kat sini, rivet dan juga bolt. So bolt ni pun boleh ambil kedua-dua jenis load, iaitu sama ada tensile ataupun shearing punya load lah. So tapi untuk analisis ini saja kita hanya consider shear sajalah, sebabkan oleh limitation of rivet tu sendiri. Alright, so isu dia sekarang ni, apa benda yang dipanggil sebagai eccentric loading. So ini tu yang kita nak discuss ni. Okay, dan macam mana kita nak analisis shear di dalam groups of rivets ataupun bolt lah. Right. So untuk kes ni dia lebih mudah kalau kita boleh express dalam satu gambar raja, dan gambar raja tu kita buat try to analyze one by one lah. Okay. So macam kita nampak ni, so let's say saya ada satu beam yang saya nak attach pada satu tiang lah. Okay. So let's say kita ada satu beam. Okay, kita bukit sikit. Kita ada this horizontal beam. Okay. Dan saya nak secure this horizontal beam ni supaya dia tidak terbalik lah, supaya dia sama kedudukannya seperti kedudukan horizontal tu lah. So saya nak attach pada hujung beam ni dengan satu pole tiang. Okay. So tiang vertikal lah. Okay. So ataupun untuk kes ni mungkin kita boleh so kita nak attach lah benda tu di atas tiang tu. So kita tak pakai teknik welding untuk kes ni, kita akan menggunakan teknik fastener. So untuk kes ni sama ada kita menggunakan rivet ataupun kita menggunakan bolts. So let's say untuk kes ni juga saya nak attach dia pada satu assembly of rivets lah. Bukan rivet tu satu lah, maksudnya ada beberapa rivets lah. So untuk mudah cerita, saya buat 4 rivet untuk kes ni. So let's say saya ada 4 rivet. 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 rivet di sini. Right. So 4 rivet. So dengan harapan 4 rivet ni akan menyebabkan this horizontal beam ni tidak jatuh ataupun berubah kedudukan lah. So let's say kita label sikit lah. Cakap sembang lebih tak label pula. So let's say ini yang saya cakap horizontal beam tadi tu yang kita nak secure dia punya position. Okay. Dan ini saya punya pole tadi yang saya baru discuss tadi. Right. So kalau setakat attach this horizontal ni dengan pole, dia tidak memberi makna lah. Dan kadang-kadang just attach dia macam tak ada function lah. Kita akan ada load lah. Sama ada load tu datangnya daripada beban beam tu sendiri, tapi jadi itu bukan case kita lah. Jadi kita akan ada satu load lah. So biasa kita letak satu load load yang kita panggil sebagai load P di hujung horizontal beam tu lah. So ada P. So apa terjadi dengan this group of rivet? So untuk analisis ni kita akan beranggapan dan horizontal beam ni tidak akan patah lah under load, ataupun pole tu sendiri pun tidak patah under load. So untuk kes ni yang berkemungkinan besar yang akan patah adalah this group of rivet tadi lah, ataupun bolts lah. Tapi untuk kes kita pakai rivet. Okay. So
disebabkan oleh external load tu akan menyebabkan this groups of rivet ni patah. Okey, sebab rivet ni dia ada shank tu diameter dia kecil, so berbanding dengan benda lain. So basically load tu dia akan transfer lah kepada shearing force yang akan experienced by this four untuk kes ni adalah this four rivet ni lah. So macam mana kita nak analisis benda tu? Okay, so yang ni yang kita panggil sebagai P yang warna merah ni, dia panggil sebagai eccentric loading tu so dia very eccentric. Okay, so let's say kita bayangkan lah so kalau kita letak this load di hujung beam tu, so apa yang akan terjadi lah so kalau let's say kalau tiada empat rivet tu, apa akan jadi sebenarnya? Let's say anggaplah pen ni sebagai horizontal beam tu. Bila kita ada letak hujung load ni, apa yang akan terjadi adalah this beam akan jatuh dan dia akan berpusing lah, jatuh dan berpusing. Okay, so itu isu dia so disebabkan kita letak rivet tu, okay, let's say tangan saya ni adalah rivet tu, rivet secure pada tiang tu. So disebabkan oleh ni, so bila kita letak load, jari saya sebagai load tu, disebabkan boleh tu, benda tu tidak jatuh dan berpusing. So mesti ada reaction force, okay, yang diberi oleh these empat bolt tu tadi. Kalau tak ada reaction force, maksudnya benda ni akan jatuh dan berpusing. Itu tricky dia. So dengan ada these empat bolt ni tadi yang attach pada pole tu, menyebabkan benda ni tak jatuh dan berpusing. So dia di under static loading. So apa yang berlaku sebenarnya, di bahagian rivet tu akan ada reaction force, dan reaction force tu mesti equal magnitude dengan this P yang berkala merah tu lah. So kita dah belajar dalam third law, dalam Newton law, every action must have a reaction. So itu dia punya key point kat sini. So kalau kita setuju dengan benda tu, so maksudnya keempat-empat, so kalau kita buat free body diagram, keempat-empat ni akan, kalau kita hasil tambah keempat-empat rivet reaction force tu, dia akan equal dengan this P magnitude. Alright, so dekat sini apa yang kita boleh suggest kan, so bila ada this 4 tu, okay, so kalau saya hanya fokus pada this group of rivet, okay, so untuk counter balik that P yang warna merah tadi, so keempat-empat rivet ni mesti bagi reaction yang berlawanan lah, supaya dia dalam keadaan yang static. Okay, so dia mesti ada magnitude yang berlainan arah lah. So tadi arah, so P ni tadi arah dia arah ke bawah, arah ke bawah. So dia mesti ada arah reaction yang arah ke atas lah, dan dia mesti equal magnitude lah. So untuk kes ni, so kita akan magnitude untuk merah ni, kita assume that dia akan bagi, okay, secara sama rata lah ke semua rivet lah. So untuk kes ni ada 4, so kita akan bagi dia P divided by number of bolt ataupun rivet lah. So untuk kes ni, so dia akan jadi P over 4 lah, sebab kita ada 4 rivet lah untuk kes ni. So semua ni akan beri equal in term of magnitude lah, dan arah dia mesti arah yang oppose dengan arah action yang disebabkan oleh external load tadi. Okay, settle bab tu. Tapi adakah dia equilibrium? Of course tidak equilibrium. Sebab apa? Walaupun ya kita nampak macam dia equilibrium, tapi sebenarnya dia masih tidak equilibrium. Sebab apa? Seperti yang saya discuss tadi, beam ni sebenarnya dia bukan saja action dia jatuh, tapi dia nak berpusing. So kita pun kena ada satu counter moment, counter moment yang menyebabkan dia tidak berpusing tu. Okay? Dan arah dia, of course, kalau dia pusing pada arah ni, so counter tu mesti pusing pada arah yang
lawanan lah, supaya dia boleh jadi static condition balik lah. Okay. So sebab apa jadi macam tu? Sebab this P ni sebenarnya dia punya line of action dia di sini. Okay. So kalau saya alihkan P pada mana-mana kedudukan line of action ni, dia tak ada isu lah. Dia tak ada isu of counter moment tu. Tapi disebabkan dia dari line of action ni, okay. So dia, sebab apa dia punya isu dia sekarang ni, bila nak buat analisis, kita perlu alihkan this P ni kepada centroid, okay. Centroid this group of assembly ni, okay. So bila dia dah dari, okay, so bila ada some offset, kita guna sebagai offset ni, so offset of line of action ni, jadi dia akan menghasilkan moment. Dan ini pun kita dah belajar banyak semasa kita belajar dalam subjek static, okay. So pada ni patutnya tak ada isu lagi lah untuk belajar, untuk faham. So bila kita alihkan this P pada kedudukan C ni, so dia akan menghasilkan counter moment, okay. Moment akan terhasil di situ. Dan E ni apa? So E ni adalah, okay, distance, okay. So saya tulis sikit, distance between applied load, okay, applied load and centroid of the rivets ataupun bolts lah, untuk kes ni rivets or bolts. So that is the distance of E lah, di sini, okay. So bila tu dia akan menghasilkan moment, okay. So kalau saya try untuk summarizekan balik ni di dalam gambar rajah ni, okay, yang kita baru lukis sebentar tadi, okay. So sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya, kita akan mengalihkan beban external load P itu ke arah centroid, okay. Centroid ni, so kita alihkan sebenarnya beban tu, so kita alihkan di sini. Ini yang magnitude action dari P, okay. P yang hujung tadi kita boleh alihkan sebenarnya untuk this kind of analysis. Dan disebabkan dia alihkan tu, dia ada some offset, dan offset tu akan menghasilkan moment lah, so moment akan terhasil. So untuk kes ni pada arah jam, so akan hasilnya moment ni, okay. Yang P over 4 yang kita baru buat ni adalah dia balancekan balik external load yang dihasilkan tadi tu lah, okay. Dan kita akan bagikan secara sama rata untuk setiap assembly. So ini dah balance, tapi isu dia sekarang counter moment ni yang dia tak balance tu, itu isu dia, okay. So dia akan menyebabkan benda tu nak berpusing. So untuk pastikan that horizontal beam tu tak berpusing, jadi dia kena ada counter balik, counter moment lah. Tapi isu dia sekarang, rivet tu mana boleh hasilkan counter moment, itu isu dia. Tapi kita dah belajar ada satu prinsip dalam static sebelum ni, kita belajar moment ni, kita tahu moment ni adalah hasil darab force dan distance lah. So kalau saya tahu distance ni antara centroid dan setiap kedudukan rivet ataupun bolt ni, okay. Kalau saya tahu distance tu, so kalau saya tahu distance ni, so maksudnya kalau saya lukis dengan kali hijau kat sini, if I know the distance, okay, jarak ni, so jarak ni, okay, so saya boleh buat something dengan benda ni, okay. So kalau force kali dengan distance, so kita akan dapat moment lah, alright. So F kali D, kita akan dapat moment, okay. So let's say saya nak bagi dia lagi cantik sikit, saya labelkan sikit, bagi some nombor lah, untuk semua ni. Saya nomborkan setiap ni. Contohnya yang ni adalah
saya punya port nombor revert nombor 1, ini saya punya nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Let's say saya namakan jarak tadi yang baru saya discuss tadi, saya namakan ini adalah R1, ini R2, ini R3 dan ini R4. Okay, hopefully nampak lah walaupun messy kat situ. So bila saya tahu R, saya kena tahu arah force. Sebab force ni adalah vektor kan. Vektor dia ada magnitude dan juga arah. So saya kena tahu juga arah dia. So sekarang ni kalau disebabkan oleh action ni, dia akan menyebabkan that horizontal beam tu akan pusing pada arah clockwise. Okay, so apa yang kita akan buat kat sini adalah kita akan bagi reaction of course against yang arahnya arah counter clockwise. Okay, so macam mana nak buat? So saya ambil this, let's say saya guna color biru untuk kes ni. So saya ada R, so saya nak pastikan dia berpusing pada arah, let's say kita ambil R1 dulu. So saya nak pusing pada arah counter, so sepatutnya force dia pada arah sini lah. Let's say saya namakan dia sebagai F1. Okay, so kalau pada 2, so saya nak pastikan arah dia arah counter clockwise against this M ni. So sepatutnya dia arah ke atas lah. So syarat dia mestilah 90 degree lah. Of course 90 degree daripada moment arm lah. R kita panggil sebagai moment arm dia. Okay, so kalau R3, so basically kita akan dapat dia macam ni lah. Okay, so 90 degree daripada sini. So ni saya namakan sebagai F3. Okay, dan yang terakhir sekali R4, of course untuk pastikan dia arah counter clockwise, so saya akan buat dia arah begitulah. So ni adalah F4. So nampak macam Nazi tapi insyaAllah kita tak ada fahaman Nazi kat sini. Okay, bear in mind kita di bawah kerajaan belakang mungkin. Okay, so tak ada guna dengan Nazi lah. Okay, so ini adalah kita punya diagram. So diagram ni mesti dilukis lah. Start kali nak buat analisis lah. Alright, so bila ada ini, okay, kita ada P over N tadi ataupun P over 4, dan juga kita ada this F1, F2, F3 dan F4. Okay, F2 saya nak label tadi. So saya ada semua ni. So sekarang ini disebabkan oleh benda tu akan menyebabkan this horizontal beam ni tidak jatuh dan berpusing. So di dalam static condition, tidak bukan dalam dynamic. Okay, so ini adalah analisis yang perlu dibuat oleh pelajar untuk this kind of shear of revert due to eccentric loading. Okay, settle yang tu, part tu. So P okay, selalunya P ni diberi dalam apa lah, selalunya akan diberi dalam soalan lah. Selalunya dia adalah apply load. So kalau kita tahu centroid, basically kedudukan offset ni ataupun kedudukan E ni kita boleh determine lah berdasarkan kedudukan tu nanti. Kita akan tengok dalam example nanti. Kita akan tahu kedudukan E. So bila kita tahu kedudukan E, so kita boleh tahu berapa this magnitude of M lah. Yang ni saya padam takut keliru. Okay, so kita boleh tahu this M magnitude ni. Okay, so M magnitude ni besar pula. Oversize. Okay, so M basically adalah apply load P dan jarak yang dia offset lah. So kali dengan E. So M dengan E. So itu settle. Dan nilai R1 dan R2, R3 dan R4 ni untuk soalan ni basically kita boleh tentukan sendiri berdasarkan kita punya analisis, berdasarkan geometri kedudukan yang kita akan buat sekejap nanti. Dalam example nanti basically kita boleh cari nilai R1, R2, R3 dan 4. So bila kita tahu kedudukan R1, R2, R3 dan 4, kita boleh cari nilai di F1, F2, F3 dan F4 lah. So saya tak mau tunjuk macam mana dia dapat value ni, tapi basically kita boleh guna equation lah.
equation ni. So untuk F1, so basically dia adalah moment, okay, dan kedudukan moment arm lah untuk setiap tu. So untuk kes ni R1 square plus R2 square plus R3 square untuk kes ni plus R4 square. Okay, so itu untuk F1. So kalau F2 agak macam mana? Saya rasa semua orang dah boleh figure out kalau dia punya pattern macam ni. So sepatutnya untuk kes F2 so bentuk dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okay, alright, so kita dah nampak some pattern di situ. So daripada pattern ni so tahu nilai R dan juga M, basically kita boleh tahu berapa nilai F1, F2, F3 dan 4. So saya nak buat di dalam bentuk yang general form. So untuk kes ni kalau saya generalize ni, so F I equals to M Ri divided by I equals 1 equals to number of assembly as tu. Okay, R let's say J lah saya prefer J sebab tak nak keliru dengan R itu. So Rj square lah. Okay, so ini dia punya general form macam mana kita nak compute this Ri, okay, this Fi lah, shearing yang terhasil disebabkan oleh moment effect tu. Okay, so kita juga boleh basically kita ada juga lagi satu expression yang kita boleh gunakan kalau kita nak double check berapa magnitude of Fi, nak double check sama ada betul atau tidak. So sebenarnya moment yang terhasil tadi yang disebabkan oleh moment arm tadi tu. So sebenarnya kalau kita tahu magnitude F1 dan setiap nilai R, setiap nilai F tadi dan juga R, basically kita boleh tambahkan semula. Kalau kita tambah untuk kes yang ada 4 rivet ni, okay, so basically dia akan sama balik dengan nilai M tu lah, apply moment yang kita M sama dengan PE tu, actually dia sama. So ini kita boleh gunakan untuk double check sama ada kiraan kita betul ataupun salah dengan this expression. Ataupun saya boleh bagi dalam general form. So basically dia adalah summation of I equal to 1 N F I R I lah. So this is another way to check sama ada jawapan kita betul ataupun tidak lah. Ada juga lagi satu cara juga untuk double check, sebabkan setiap force per moment arm tu dia punya expression dia adalah sama lah, jarak per tu sama. So ini pun kita boleh gunakan relationship ni juga untuk cari nilai-nilai yang lain lah. Dia jarak per tu dia adalah sama lah. Okay, ataupun saya boleh tulis dia sebagai FNRL lah untuk general form lah, jarak per distance tu. So ini pun kita boleh gunakan untuk check sama ada jawapan kita betul ataupun tak. So kita ada dua cara untuk kita check sama ada gunakan yang di atas ni tadi, full expression ni, ataupun kita boleh gunakan yang di bawah ni lah untuk check sama ada jawapan kita betul. So yang ni adalah basic idea macam mana kita nak analisis shear of rivets ataupun to eccentric loading. So ni adalah dia punya key point ataupun keyword yang penting di dalam analisis ni. Okay, so saya rasa saya dah cover dalam topik ni. Okay, cuma secara detail ni kita tak tengok lagi macam mana nak buat dengan betul, sebab kita kena ada letak plug in some number atau mungkin buat satu example yang membolehkan semua orang faham lah. So setakat ni kita berhenti kat sini dulu. Okay, kita jumpa lagi next time dengan example shear of rivets ataupun bolt to eccentric loading. Yang ni baru real deal lah. Okay, setakat itu Assalamualaikum dan selamat petang. Kita jumpa lagi next time dalam topik yang sama. Bye bye.